Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, seperti yang dijanjikan pada video yang lepas, untuk video kali ini aku akan share dengan korang pasal aku punya experience sepanjang menunggang ataupun membawa Encik Modenas Ninja 250 ni. So, aku akan bahagikan kepada beberapa point, which is yang paling menjadi consideration kepada mana-mana penunggang bila mana dia membawa, membeli ataupun menunggang Encik Ninja 250 yang baru ni. Okay, so untuk point yang pertama, kita akan mulakan dengan riding position dan tahap keselesaan bila kita bawa ataupun tunggang Ninja 250 ni. Tapi sebelum tu kita kena sedarlah bahawasanya Encik Modenas Ninja 250 ni adalah sebuah entry level ataupun beginner sport bike. Kebiasaannya sitting position ataupun riding position untuk motor-motor macam ni adalah tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu tegak lah. So di atas faktor riding position dia yang tidak berapa tunduk dan tidak berapa tegak tu kan, so that rider-rider yang baru nak berjinak dengan kategori sport bike ni, dia tidaklah mengambil masa yang terlalu lama untuk adapt dengan riding position motor ni. And then aku nak sentuh sedikit pasal dia punya seat dia aku rasa sedikit keras lah, tidaklah terlalu keras. Cumanya kalau nak di-compare secara head to headnya dengan aku punya R25 tu ataupun Sofia punya undercunder aku tu, memang boleh rasa beza dia lah. Tapi level keras seat dia ni tak adalah sampai tahap kau rasa macam bontot kau hilang bila kau bawa motor ni lama. Okey-okey je. Okey, kita move on kepada point yang kedua, dia punya engine. So untuk sebuah engine yang bersesaran 249cc dan mampu menghasilkan sehingga 37 horsepower, pada aku untuk engine Ninja 250 ni, ianya beroperasi dengan sangat-sangat baik lah. Power ada, torque pun ada, walaupun tak terlalu kuat. Bila kau perah on the spot, kau boleh rasalah tahap 250cc motor ni. Tak boleh nak expect banyak pun in term of power, tapi adalah power dia. Dengan berbekalkan enjin yang mampu menghasilkan sehingga 37 horsepower dan juga 23 Nm of torque, Modenas Ninja 250 ABS ni mampu pergi sehingga 183 ke 184 km sejam untuk top speed dia lah. Tapi top speed yang macam ni untuk orang yang berat macam aku lah, berat yang lebih kurang dalam 80 lebih macam tu kan. Kalau berat korang ringan ataupun lebih kurus daripada aku, mungkin korang akan dapat lebih daripada ni. Dari segi transmission, yang ni memang sangat-sangat best lah. Sebab Ninja ni dilengkapi dengan features assist and slipper clutch. Aku boleh katakan dia punya slipper clutch tu kan sangat-sangat selipar lah, selipar Jepun. Downshifting dia memang sangat-sangat smooth. And then memang tak ada kejadian-kejadian tayar belakang locking disebabkan aku melakukan downshifting secara tiba-tiba. Dan bukan itu saja, proses upshifting pun sangat-sangat smooth. You don't have to put a lot of effort whenever you want to upshifting the gear. Memang smooth. Dia punya clutch pun lembut memang sedap lah. Tapi aku tak pastilah Ninja ni berperangai sebegini sampai ke akhir hayat ataupun disebabkan motor yang aku dapat ni adalah motor yang baru. Okey, point yang seterusnya, dia punya suspension dan juga dia punya braking system. Dari segi suspension, aku boleh rasakan dia lebih kurang sama level dengan R25, di mana aku merasakan dia punya mono dan fork ni tidaklah terlalu lembut, tidaklah terlalu keras. So bila corner-corner tu tak adalah rasa bergonjang-bergonjang sangat. Bila melanggar bonggol ataupun melalui jalan yang agak bumpy-bumpy tu pun tidaklah toing-toing sangat. So aku boleh simpulkan yang dia punya suspension tu sedap lah. Dari segi braking, disebabkan motor ni dilengkapi dengan Nissin dual port caliper, ditambah pula dengan ABS dual channel dia tu, feeling ketika braking tu sangat-sangat meyakinkan. Aku sangat-sangat confident, tambah-tambah bila masa aku buat hard braking dengan motor ni, ABS dia memang tak mengecewakan lah, memang berfungsi dengan baik ketika mana ianya diperlukan. Tambah-tambah pula sekarang ni musim hujan tau. Setiap kali kalau aku keluar dengan motor ni, aku akan melalui jalan yang basah. So tak pernah lagi lah terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini bila mana aku hard braking di atas jalan yang basah tu. Untuk poin yang seterusnya, kita bercerita pasal dia punya practicality. Untuk poin practicality ni, kita akan cerita dulu pasal dia punya fuel consumption. So untuk Ninja ni, minyak dia kalau isi 1 liter boleh pergi sejauh 25.6 km kalau tak silap aku. So maknanya untuk satu isian penuh 14 liter tu boleh pergi dalam 359 ke 360 km lah kalau tak silap aku. Tapi itu bergantung pada cara bawa lah. Untuk fuel consumption yang aku dapat ni, cara aku membawa adalah sangat-sangat berhemah. Kalau ada pula 1415 pun dalam jangka masa yang pendek, tidak terlalu lama lah aku stay dalam kelajuan tu. So mungkin disebabkan tu dia punya fuel consumption dapat macam tu. Kalau kata kau bawa kejap perah mungkin lain lah cerita dia kan. And then masih lagi di bawah point practicality motor ni, bila kita bercakap pasal sebuah sport bike, kebanyakan orang akan tertanya-tanya, motor ni praktikal ke bila nak bawa untuk mencelah-celah di kala jam menimpun. So pada pendapat aku, sepanjang aku dah test macam-macam jenis entry level sport bike kan, setakat ni aku tak ada jumpa lagi mana-mana entry level sport bike yang mempunyai masalah
bila mana kita mencelah di tengah-tengah kesesakan lalu lintas. Dan sama juga untuk Ninja 250 ni, selagi dia punya sesungut tu engkau boleh lipat ke dalam, selagi itulah engkau tidak akan mengalami banyak masalah bila mana engkau terlibat ataupun cuba untuk mencelah di tengah-tengah jam. And then point yang seterusnya, cornering experience. Okey lah, so bila kita bercerita pasal cornering experience ni kan, kebiasaannya kita akan tengok pada dua benda. Okey, suspension dan juga tayar. So seperti mana yang telah pun aku highlightkan pada video walk around yang lepas, Ninja 250 ni dipasang dengan tayar Dunlop Aeromax. Okey, so untuk Dunlop Aeromax ni, dia bukanlah sebuah ataupun jenis tayar yang khas untuk performance. Cumanya nak bagi tahu yang kalau kata nak dikomparekan dengan atupai aku yang pakai tayar standard IRC tu, Dunlop Aeromax ni dia lebih reliable lah untuk kau mengcorner and then untuk kau cruising di kala jalan basah. So far setakat yang aku bawa atas jalan-jalan basah ni, aku tak pernah lagi lah encounter masalah tayar ni slide secara mengejut, tiba-tiba hilang grip, tiba-tiba berjoget pula dia. Setakat ni tak adalah. Itu dari segi dia punya kadar grip tayar ni, terutamanya dalam keadaan wet surface ataupun jalan basah. Okey, bila cornering pula, tapi sebelum tu korang kena bear in mind, kena letak dalam kepala tu siap-siap yang bahawasanya aku ni bukanlah seorang pakar corner. Kalau nampak macam ui rapatnya abang ni corner, itu semua hanyalah ilusi semata-mata. To be honest, aku kalau buat corner-corner ni memang biasa-biasa, memang biasa sangat-sangat. Sila-sila korang nampak dari belakang, nampak tegak abang ni corner, apa hal? Macam tu. Aku rasa setiap kali aku masuk corner tu kan, aku dah habis push lah. Memang orang kata apa, dah push sampai aku punya limit, bukanlah motor ni punya limit. Dan setakat aku punya limit tu, aku rasa tak ada goyang baik. Show grip pun grip. Setakat ni Alhamdulillah aku tak ada rasa macam dia bergonjeng ke. Sebab suspension dia macam aku cakap tadi, tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Itu antara faktor yang memainkan peranannya dengan begitu baik sekali. And then tayar standard kilang yang dibagi pun boleh tahan tu. Cumanya kalau korang level-level yang sagat lutut, sagat telinga, sagat siku, mungkin korang kena tukar kepada tayar yang lebih high performance lah. Sebab macam aku cakap tadi, tayar ni bukan tayar high performance, cumanya ia berjaya menjalankan tugas dia dengan baik lah, especially untuk beginner-beginner seperti aku ni. So berdasarkan daripada apa yang aku dah sharekan tadi pasal dia punya riding experience, dan berdasarkan daripada apa yang aku dah cerita pasal apa yang ada pada motor ni pada video aku walk around motor ni, dan sekarang ni tibalah masanya untuk aku bercakap pasal sama ada berbaloi atau tidak untuk Modenas Ninja 250 ni dimiliki oleh mana-mana rider. Untuk mereka-mereka yang mengconsiderkan diri mereka sebagai beginner ataupun entry level dan terfikir untuk beli sebuah sport bike 250cc, memang inilah mat, serius memang ini. Bila kita buat comparison dengan dua lagi pesaing dia, kita compare dengan brand Japan dululah. Sebab memang brand itulah pun yang orang kata boleh compete each other daripada segi performance dan sebagainya. Kalau nak compare dengan Honda CBR, dari segi jajan, dari segi package yang korang akan dapat, memang jauh lah beza dia kan. Cuba kita compare dengan satu lagi sport bike yang selama ni memerang tahta untuk sport bike entry level yang paling mampu milik, iaitu Yamaha R25. Harga Yamaha R25 kalau tak silap aku sebelum road tax dan insurans dalam 19,000 lebih macam tu. Dekat situ dia dah kalah dah, 19,000 lebih, dekat 20,000. Ninja 250 yang siap ada ABS dan slipper clutch 20,500 sebelum road tax dan insurans. Dan aku percaya selepas road tax dan insurans tak adalah mahal sangat kalau nak dibandingkan dengan model-model Yamaha ni kan. Model-model Yamaha ni memang dealer memang suka ambil kesempatan ni. Untuk pengetahuan korang yang tak tahu, masa Kawasaki bawa masuk model Ninja 250 pada tahun 2018 ni dulu, harga dia 23,000 tau. So dekat situ korang nampak beza harga dia man, memang jauh lebih murah. So aku bercakap atas kapasiti seorang R25 user. So aku tahulah perbezaan dari segi apa yang ada dekat Ninja dan yang tak ada pada R25. Untuk Yamaha R25 tu senang cakap, dia basic gila. Memang sport bike 250cc yang kosong lah. Paling kuat pun dia punya USD fork untuk yang V2 tu kan. Tapi Ninja ni kau tengok package yang dia bagi dengan ABS dual channel, dengan slipper clutch dia, lepas tu HP dan torque dia tinggi sikit daripada R25. Baru tegur pasal R25. Harga yang ditawarkan pula tak jauh beza dengan R25 yang kosong. Engkau nak cakap apa? Nak cakap dia Modenas yang jual? Memanglah dia pakai branding Modenas, tapi segala parts, segala teknologi, segala R&D dibuat oleh Kawasaki. So dari segi reliability dia, kau masih lagi boleh berpegang pada reliability atas brand Kawasaki tu sendiri. Tak ada apa yang kau nak risau. So pandai-pandailah kau. Aku dah bagi aku punya pendapat, aku dah bagi aku punya point. So kau orang timbang, kau orang fikirlah sendiri. Okay? So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.